Bukit Mentajam. Bukit Mentajam bertanyakan pemberian kemudahan projek khas, kemudian subsidi sawah padi, kemudian peruntukan 30 juta, aset 30 juta dalam kod 21600 B11. Tapi Bukit Mentajam sebut tadi subsidi sawah padi. Sawah padi dia tak masuk dalam B11. Dia tak masuk dalam kod 21600. Dia termasuk dalam kod 20500. If you check the code 020500, inside there is total subsidy amounting to 12.7 billion. Dalam pada 12.7 billion itu, to be exact 12,754,020 juta, anda 0,500, dia terdapat 210 juta subsidi harga padi, 210. And then kalau kita tengok the rest of the subsidi ada dekat dalam Kementerian Pertanian. Bukan surat apa untuk subsidi itu? Bukan surat apa tadi? Kementerian mana ini? Ya tadi. Dia buka ada 020500. 020500 under the subsidi dan insentif 12,754 billion. Dalam tu kita ada subsidi, kita ada insentif, kita ada bantuan, termasuk dalam 12.74. Okey, saya dah jawab dari segi peruntukan 30 juta. Saya dah jawab dari segi Kampung Baru. 2 ada termasuk dalam OE, 48 is DE dalam pembangunan. Kemudian apakah justifikasi kerajaan ambil putaran lain di kementerian dan ditampung di bawah putaran B11? Untuk bertanya berhormat, subsidi-subsidi ini sebenarnya kita kontrol, Kementerian Kewangan kontrol. Yang mana-mana yang kita rasa sure yang kita nak bagi, kita akan letak kepada kementerian. Yang mana tidak, kita akan simpan dalam MOF untuk pastikan setiap kementerian apabila dia nak minta apa-apa tambahan, dia kena datang dan buat justification. Kalau tidak, kita tidak mahu nanti peruntukan-peruntukan ini akan bertukar untuk buat benda-benda lain. Kalau kita dah allocate untuk bajet subsidi. Kalau kita dah buat bajet untuk insentif-insentif lain, kita limitkan kepada spesifik program ataupun benda-benda yang dah definitif by that kementerian, baru kita masuk dalam dua kementerian. Kalau setakat baru cadangan, baru idea, baru proposal, kita akan simpan dalam MOS sebab kita tidak mahu simply allocate to any kementerian dan kemudian nanti dia datang with a lot of cadangan yang tidak bersesuaian pada mula-mula kita allocate. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, dan saya rasa saya nak bagi pujianlah kepada Yang Berhormat Menteri atas usaha beliau untuk menjawab pelbagai persoalan dan juga cuba menjawab secara jitu. Saya rasa lebih sesuai Menteri Kewangan kedua ini menjadi Menteri Kewangan daripada Yang Berhormat Pekan. Tak, kita tak ada Dewan. Saya difahamkan daripada ucapan tadi bahawa kementerian ataupun perbendaharaan ni, Kementerian Kewangan ni mengawal subsidi dan juga mengawal pembukaan. Tapi saya tak faham mengapa dia berlaku begitu rawak. Sebab di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sudah ada lebih 1 bilion diperuntukkan, dan itu peruntukan kepada item secara spesifik dan bukan saja subsidi secara meluas, tetapi subsidi benih padi, subsidi huma, subsidi padi bukit, item yang secara spesifik. Maka kalau item yang secara spesifik pun, kita tidak boleh mengharapkan kementerian tersebut melaksanakan program yang dimaksudkan
Saya tidak faham mengapa kalau benda yang secara general, secara am, contohnya subsidi ataupun peruntukan projek khas kita boleh kawal. Keduanya ialah saya lihat contohnya pembangunan kampung baru di bawah Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2000, bajet 2016, peruntukannya lebih kurang 89.5 juta. 2017 jabatan tersebut ataupun agensi pelaksana tersebut telah mengurangkan bajetnya kepada 48 juta, iaitu pengurangan sebanyak 41.5 juta. Itu adalah rancangan yang telah dilaksanakan ataupun yang dibuat oleh pegawai-pegawai kita di dalam perkhidmatan awam, dan saya tidak mempertikaikan rancangan itu. Tetapi mengapa tiba-tiba ada pemotongan 50%, tiba-tiba di perbendaharaan pula disediakan 2 juta. Dan mengapa 2 juta? Mengapa bukan 5? Mengapa bukan 10? Jadi saya tak faham. Saya rasa ini begitu rawak ataupun random sekali. Minta penjelasan Menteri. Terima kasih Wabi. Untuk tanya Wabi, kalau kita tengok dari segi perbelanjaan DE, dia tidak semestinya kalau kita belanja 2016 100 juta, maka kita kena spend 100 juta. Dia sebab DE. Kadang-kadang dia can be 100 million, the next one can be 50 atau 60 atau 30. Kemungkinan 100 dan boleh jadi 200. It depend on the requirement. So in this case, 48 juta ini adalah spesifik untuk DE. Dua ini adalah lebih kepada OE, iaitu dia menyebabkan penyelidikan, operasi. Jadi dia tidak boleh masuk dalam kategori DE. Jadi kalau saya percaya, kalau saya duduk di sana juga, saya akan jadi confused. Tapi I ingat kita slowly kita akan sama-sama go through this budget as we go, dan kita akan dapat sama-sama menghayati benda ni. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Memang satu penjelasan yang make sense, tetapi soalan saya juga, saya rasa akan make sense kepada Menteri. Mengapa operating expenditure ini tidak dimasukkan saja ke dalam Jabatan Perdana Menteri yang mana asalnya memang jabatan asal? Mengapa kena rujuk kepada kementerian lain? Dan ini juga soalan saya kepada subsidi dan juga kepada memogram, mengapa tidak dimasukkan sahaja kepada jabatan asal dan diberikan peruntukan kepada program spesifik dan bukan it's not lumped together under a general fund yang mana mungkin tidak ada garanti langsung akan dilaksanakan. Terima kasih. Okey. Ini adalah merupakan satu mekanisme kontrol yang kita buat kepada spending setiap kementerian. Untuk pengetahuan Wabi, kalau dia mana-mana kementerian, kalau kita bagi bajet 2 bilion, dia akan habislah 2 bilion. So kita nak tengok apabila ada program-program yang baru yang nak diperkenalkan, yang tidak menjadikan recurring program, selalunya kita lebih menumpukan bahawa program-program ini naklah dikawal di pihak kementerian untuk mengagihkan bajet. Bila kita mengagihkan kewangan itu doesn't mean that Kementerian Kewangan buat program itu. Tidak. Dia kemungkinan besar dia akan datang daripada NGO ataupun kementerian, macam in the case of Manogram tadi. Dia kemungkinan besar boleh datang daripada Kementerian Kesihatan ataupun Kementerian Wanita. Dia tak semesti datang terus kita bagi kepada Kementerian Wanita. Kemungkinan besar program ini akan dikendalikan bersama dengan Kementerian Kesihatan. Jadi di sinilah peranan MOF untuk pastikan bahawa the right ministry get this money. So in the case of dia punya budget padi tadi, kalau kita tengok dalam Kementerian Pertanian, dia ada lebih kurang 1 bilion 90 juta yang spesifik yang kita akan bagi. 210 inilah bajet subsidi padi. Ini mekanisme yang kita kontrol berdasarkan requirement of harga padi. Jadi kita kena buat the provision essentially to pastikan bahawa kalau ada naik dan turunnya harga padi ini untuk membantu petani-petani, this is where the contingency of that subsidi padi ini digunakan dalam kita punya peruntukan. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Menteri. Tetapi adakah Yang Berhormat Menteri setuju dengan saya kalau saya kata amalan begini sebenarnya tidak menampakkan ketulusan? Sebab kalau kita tidak ada peluang untuk bertanya ataupun kalau miss out, memang tidak ada orang akan tahu bahawa angka ini adalah kepada perbelanjaan ini nombor satu. Dan keduanya, saya tidak faham mengapa hanya yang kita bagi itu 3 contoh lah soal bentuk. Mengapa 3 kementerian ini ataupun termasuk Jabatan Perdana Menteri ini dijadikan perlu program tersebut perlu dikawal
Sedangkan program-program lain tidak perlu ada kawalan sedemikian. Adakah walaupun Kementerian Kesihatan Wanita dah sejak 2014 dan melaksanakan program mamogram dan vaksinasi HPV, adakah sekarang kerajaan pusat berpendapat bahawa Kementerian Wanita tidak mampu lagi untuk memantau dan memastikan bahawa program tersebut dilaksanakan dengan baik? Begitu juga dengan subsidi padi dan juga pembangunan. Mengapa tidak diberikan sahaja kepada kementerian mereka, dan ini juga akan memastikan bahawa bajet kita lebih telus, sebab kita nampak perbelanjaan diikat kepada program-program tertentu ataupun butiran-butiran tertentu, dan bukan seperti sekarang semuanya dimasukkan dengan dalam satu jalaan yang memang kita tak nampak apa butirannya. Terima kasih. Ya, Seremban Bang Betul. Terkait saya juga ada buat celahan tadi dan belum dijawab oleh Bapak Menteri berkenaan dengan peruntukan untuk pelajar-pelajar Cemerlang yang mendapat beasiswa JPA. Tahun lepas JPA diperuntukkan 1.6 bilion untuk pembangunan modal insan. Tahun ini ataupun anggaran tahun 2017 ialah kosong. Jadi persoalannya ialah bagaimanakah ataupun peruntukan untuk pelajar-pelajar JPA ini, di manakah wangnya? Apakah agensi yang memperuntukkan beasiswa untuk pelajar-pelajar JPA ini? Terima kasih. Bukit Mentajam, saya memaklum pandangan Bukit Mentajam, cuma saya ingin bacakan kepada Bukit Mentajam bahawa anda 020500 ini bukanlah kali pertama kita masukkan 210 juta. Kita ada juga sebelum ini Kementerian Pertanian 2015 kita ada 497 juta pertukaran yang kita pegang untuk Kementerian Pertanian. Kemudian 2016 ada 507 juta. Jadi apa yang saya nak tekankan ialah it's a question of mechanism how you record it. Tapi I agree with you, kalau secara spesifik detail you nak tengok, dia akan dapat mengelirukan. Mungkin saya akan lihat bagaimana kita boleh buat pada masa akan datang supaya tidak mengelirukan. Terima kasih Menteri. Saya harap mungkin di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri kita boleh memastikan bahawa amalan bajet lebih telus, supaya tidak ada berlaku lagi peristiwa di mana pengumuman dalam bajet tidak tally dengan anggaran, sebab ini akan menyusahkan ahli-ahli dalam Dewan yang mulia ini untuk menelitikan bajet. Kita mempunyai tugas dan masa kita agak suntuk, termasuk untuk berdebat, untuk menyediakan analisa-analisa. Jadi kalau perkara begini berlaku, memang menyukarkan penelitian. Jadi saya harap tahun depan kita akan ada satu amalan yang lebih telus, di mana jangan dimasuk kalau perlu juga Kementerian Kewangan di bawah pembendahan untuk kawal kementerian-kementerian yang mungkin dianggap lemah dan tidak dapat kawal perbelanjaan sendiri. Mungkin kita boleh senaraikan, jangan lamkan mereka dalam satu butiran yang sama, supaya lebih senang kita buat rujukan dan lebih senang kita menelitikan bajet. Terima kasih. Terima kasih Bobby. Jadi perkataan Bobby tadi ialah untuk kita bezakan bajet space dengan bajet. Kalau bajet space, kita bagi bajet space, bajet yang kita bentangkan ni adalah bajet yang kita bentangkan. Tapi kalau kita tak benarkan kita cerita soal dasar di peringkat bajet speech, maka kita juga ada masalah dalam Dewan ini apabila kita berdebat di sini, kerana kita tak boleh cerita pasal DOJ 1MDB, because 1MDB DOJ dia tak ada dalam bajet ni, tapi kita masih duduk bincang soal ini. Jadi soal isu dia ialah budget speech. Kalau budget speech kita nasi wanggil, nasi anda maybe not relevant in the future if what you say, but at the same time opposition also have to understand that when we discuss about the budget, we cannot talk something that outside the scope of the budget. But we have been answering a lot of DOJ, 1MDB and a lot of issues. But you know why? Because we feel that Parliament, we have to allow people to talk the concept, the dasar yang kita nak bincang. Okay. Alright. Menteri, satu lagi saja.
Saya rasa mungkin Menteri salah faham. Saya bukan kata nanti lepas ni tahun depan diharapkan, saya doakan supaya Menteri Kewangan kedua boleh naik pangkat jadi Menteri Kewangan utama. Dan masa itu saya bukan kata Menteri Kewangan tidak boleh dalam ucapan bajetnya membincangkan tentang dasar belanjawan, dan ini saya dah jelas dalam ucapan bahas saya. Apa yang saya maksudkan ialah supaya kena ada ketelusan. Kalau disebut pun, biarlah sebut supaya kita boleh faham dari mana usul dan asal usul dan sumbernya. Satu. Keduanya ialah saya sebenarnya tadi saya maksudkan ialah anggaran perbelanjaan. Kalau kita perlu pisahkan dengan sebegini cara, biarlah dipisahkan dan disenaraikan ataupun disebut dengan jelas supaya memudahkan lagi. Ini dah 600 muka surat, jadi saya rasa lebih 50 muka surat ataupun lebih 100 muka surat lagi, saya rasa tidak ada masalah. Ini untuk memudahkan bukan saja ahli-ahli dalam dewan ini, tetapi rakyat Malaysia secara amnya dan pakar-pakar di luar itu untuk menelitikan bajet dengan lebih baik. Itu saja, amalan bajet yang lebih tulus. Setuju, Bukit Mutazam. Semal.